Tajuk hangat yang akan kita bincangkan pada malam ini, saudara, ialah berhubung dengan perhimpunan ataupun himpunan Malaysia bersama Palestin yang akan berlangsung pada hari esok jam 6.30 petang. 6.30 petang kita sembahyang maghrib di Stadium Axiata, Stadium Axiata Arena, Bukit Jalil, tuan-tuan. Kita buat dalam indoor. Kalau penuh Dewan Stadium Axiata ni, mungkin di luar pun kita akan pasang apa dipanggil LCD untuk tuan-tuan mengikuti apa yang berlaku, kerana kita nak buat di kawasan terbuka sekarang ni musim hujan, saudara. Jadi Stadium Axiata tu boleh memuat masuk lebih kurang 16,000 orang. Kalau lebih daripada 16,000 orang, di pekarangan tu pun ramai yang boleh menyertai perhimpunan bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jemputan juga dipanjangkan kepada semua parti politik, tuan-tuan. Tak kira lah UMNO ke, PAS ke, PKR ke, DAP ke, Bersatu ke, datang. Semua dijemput datang. Begitu juga tadi dalam mesyuarat kita ramai penglibatan NGO di Bangi tadi. Kita bermesyuarat pagi tadi. Dan kalau ada NGO-NGO yang nak terlibat secara langsung tidak langsung, tak kira lah dalam bentuk menyertai perhimpunan, menyampaikan sumbangan dan mengumpulkan dana untuk kita hantar pergi ke Palestin, tuan-tuan juga dijemput hadir seberapa ramai yang mungkin. Dan kita nak beritahu bahawa program pada hari esok, saudara, bukan hanya untuk umat Islam, tetapi ianya terbuka kepada semua rakyat Malaysia. Tak kira lah orang Melayu ke, India ke, Cina ke, Kadazan ke, Dusun ke, Lubawang ke, Dayak ke, semua tuan-tuan dijemput hadir bagi menjayakan himpunan Malaysia bersama Palestin pada hari esok. Acara akan dimulakan dengan solat maghrib, dan selepas solat maghrib kita akan buat solat hajat. Selepas solat hajat akan ada selang-seli, mungkin ada persembahan, mungkin ada ucapan-ucapan, pidato-pidato daripada pemimpin-pemimpin parti politik, pemimpin-pemimpin NGO, pemimpin-pemimpin, mungkin ada pemimpin daripada wakil, tak kira lah rakyat Palestin, tak kira daripada kumpulan mana. Kita akan beri peluang untuk mereka berucap pada hari esok. Dalam masa yang sama juga kita harap influencer, tak kira lah penyanyi ke, pelakon ke, ataupun tiktokers ke, semua dijemput hadir untuk sama-sama menjayakan himpunan Malaysia bersama Palestin. Tuan-tuan, ramai orang mempunyai pandangan yang berbeza. Kalau sebelum ini kita lihat Palestin, Palestin, saudara, sentiasa diserang, sentiasa dianiaya oleh pihak Israel. Namun ada juga yang mengatakan bahawa Palestin berhak diserang balas kerana apa yang mereka lakukan pada 7 Oktober. Kita tak nafikan bahawa Palestin telah melakukan serangan terhadap Israel, dan ada yang orang awam yang terkena, ada yang tempat-tempat awam yang turut terkena. Namun kita memang tak nafikan, kita tidak bersetuju dengan tindakan puak-puak ini menyerang tempat awam pada 7 Oktober lalu. Kita tak nafikan. Tetapi pernah tak kita terfikir, saudara, yang menyebabkan mereka ini melakukan retaliasi ataupun melakukan serangan balas ni punca apa? Salah satu sebabnya, saudara, bila mana di Perhimpunan Agung PBB, ingat lagi bila PMX berucap selepas wakil daripada Israel, kita lihat perwakilan-perwakilan di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu diunggah, saudara. Ramai yang ketika wakil daripada Israel berucap, semua orang keluar meninggalkan Dewan. Lepas tu kebetulan pula kita punya PMX berucap. Itu yang ramai belum lagi berada dalam Dewan. Itulah yang puak-puak tertentu
menggunakannya untuk menggambarkan seolah-olah macam tidak ada sambutan, ramai tak ada. Selepas tu sebenarnya masa PMX berucap, ramai yang masuk balik ke dalam Dewan. Kenapa tuan-tuan? Pada ketika itu wakil daripada Israel, saudara, menunjukkan peta, tuan-tuan, menunjukkan bagaimana mereka kononnya berjaya, mendabik dada berjaya membawa keamanan di bumi Gaza. Itu yang menyebabkan kawan-kawan kita di bumi Gaza, Palestin, telah melakukan serangan. Tapi serangan mungkin mereka melanggar undang-undang antarabangsa kerana menyerang tempat-tempat publik ataupun orang-orang awam. Sekali je mereka buat ni. Tetapi sedarkah kita berpuluh tahun tuan-tuan, Israel dah lama dah melakukan pelanggaran, melakukan jenayah, saudara, ke atas umat Islam Palestin, saudara. Dah berpuluh tahun mereka langgar undang-undang antarabangsa. Mereka menyerang sekolah, mereka menyerang masjid, mereka menyerang hospital, tempat ni mereka serang, mereka mengepung Gaza, mereka merampas tanah-tanah umat Islam di Palestin. Macam-macam yang mereka lakukan, tuan-tuan. Mereka menyekat bekalan makanan, mereka merampas barang-barang yang nak dihantar oleh masyarakat antarabangsa kepada penduduk di Palestin, di Gaza, dan macam-macam benda yang mereka lakukan, tuan-tuan. Tetapi malangnya, saudara, kita lihat kawan-kawan kita di barat seperti Amerika, UK dan sebagainya, walaupun ada di antara mereka yang sudah mula bersuara mempertahankan kebenaran, mempertahankan pihak Palestin, namun dari segi dasar dan polisi utama mereka, saudara, mereka masih lagi melindungi Israel. Mereka masih lagi mempertahankan Israel, mempertahankan hak Israel untuk mempertahankan diri. Tetapi pernah tak kita dengar mereka ni, saudara, mempertahankan hak rakyat Israel, umat Islam, rakyat Palestin dan umat Islam di Palestin, yang selama hari ini dinafikan hak mereka oleh pihak Israel, yang selama hari ini dibunuh beramai-ramai. Mereka diperlakukan dengan cara yang tidak senonoh, dengan dasar apartheid, seperti mana yang berlaku di Afrika. Itu sebabnya Afrika, tuan-tuan, mereka keluar meninggalkan dewan ketika wakil daripada Israel berucap, kerana mereka juga pernah melalui detik-detik hitam, diperlakukan sedemikian rupa dengan dasar apartheid ketika perjuangan Nelson Mandela dulu, tuan-tuan. Jadi hari ini, saudara, kita menyeru kepada masyarakat antarabangsa, tak kira lah sama ada blok barat ke, blok timur ke, blok mana sekalipun, saudara, kita mengharapkan hari ini masyarakat antarabangsa perlu memberikan tekanan kepada Israel untuk menghentikan kekejaman, menghentikan kezaliman, menghentikan dasar apartheid, menghentikan ethnic cleansing, menghentikan genocide, menghentikan segala bentuk kebobrokan, kezaliman, kekejaman yang dilakukan ke atas umat Islam di Palestin. Dan kita di Malaysia, esok Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri akan mengepalai perhimpunan ini, mengecam apa yang dilakukan oleh Israel terhadap umat Islam di Palestin, tuan-tuan. Itu sebab saya merayu pada sahabat-sahabat, besok datanglah beramai-ramai ke Stadium Axiata Arena Bukit Jalil. Kita pun dah minta tolong dengan Kementerian Pengangkutan, YB Anthony Loke pun sudah mengarahkan supaya LRT bekerja lebih masa pada hari esok. Biasa sampai ke 12 kan. Hari esok untuk pergi ke Stadium Bukit Jalil, pulang pergi, dia akan ada extra time. Jadi jangan lepaskan peluang untuk kita
menghadiri perhimpunan yang bersejarah. Lepas ni kita akan pergi ke setiap negeri, tuan-tuan, dan kita akan buat satu perhimpunan yang dipanggil Perhimpunan Sejuta Rakyat Malaysia. Besok adalah kemuncak permulaannya, insya-Allah. Di malam ni, sesiapa yang nak bertanya sebarang soalan, bolehlah ajukan soalan anda di talian 0194819495. Pastikan esok anda berada di Stadium Axiata. Ramai orang cakap bahawa Israel telah berjaya menawan Gaza. Betul ke tuan-tuan, Israel berjaya menawan Gaza? Sebenarnya hakikat dan realitinya, kalau kita tak turun bersama dengan rakyat Palestin esok di Stadium Axiata, sebenarnya Israel telah berjaya menawan seluruh rakyat di dunia ini, tuan-tuan, kecuali umat Islam di Gaza, tuan-tuan. Kerana umat Islam di Gaza, walau pelbagai penindasan, pembunuhan, kekejaman yang mereka lalui, mereka tak pernah berhenti, saudara, daripada menentang Israel. Kita cuba nak minta tuan-tuan turun bersolidariti bersama dengan Perdana Menteri untuk kawan-kawan kita di Palestin. Itu je. Bukan nak suruh pergi perang, bukan nak suruh pergi ke Gaza. Nak pergi Gaza ni biar kita punya pasukan frontliners kita akan hantar pergi ke sana, menghantar bantuan. Mereka akan pergi mewakili kita semua. Tuan-tuan hanya perlu hadir pakai baju serba putih, kita ramaikan Stadium Axiata Bukit Jalil esok. Silakan.